Hai, Assalamualaikum. Video kali ini saya akan menceritakan tentang kepentingan implementasi muzik dalam aktiviti kanak-kanak. Anda bersedia? Saya pun dah. Jom kita tengok pada slide yang pertama. Let's go. Baiklah, kali ini untuk saya menceritakan kepentingan implementasi aktiviti muzik dan tarian terhadap anak-anak, saya menyediakan satu slide untuk saya membentangkan perkara yang tersebut. Mari kita tengok pada slide yang pertama. Program kebudayaan. Kenapa saya pilih program kebudayaan? Kenapa saya nak buat aktiviti berkaitan dengan kebudayaan? Apa motif dia? Apa kebaikan dia? Dan apa cabaran yang perlu saya sediakan? Dan apa perintangan yang perlu saya hadapi? Dan bagaimana saya ingin mengimplementasikan muzik dan tarian kepada anak-anak? Jika tengok pada isi kandungan yang pertama. Di dalam isi kandungan ini terdapat pertama iaitu pengenalan, yang kedua kepentingan muzik dan tarian kepada anak-anak, yang ketiga adalah program. Menarik kan? Yang keempat adalah kategori umur dan jantina. Yang kelima adalah lagu dan tarian demo. Hari ini kita akan tengok salah satu tarian, salah satu pergerakan yang saya akan tayangkan di dalam video ini. Yang keenam adalah jadual latihan. Apa kena mengena jadual latihan dengan muzik dan tarian? Yang terakhir adalah ilustrasi pakaian dan apa yang perlu ada di pakaian anak-anak. Boleh bayangkan apa benda sebenarnya kita nak buat ni? Baiklah, kepada pengenalan, saya di sini ingin mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Maafkan saya tidak mengenali diri saya daripada mula awal video. Baiklah, nama saya yang diberi oleh ayah saya, Nazura binti Nazri, dan nombor matrik saya 96022659505001. Saya sedang belajar di Center OUM Seri Manjul dan pekerjaan saya untuk sekarang adalah Cikgu Tadika. Berbalik kepada slide, yang kedua adalah kepentingan muzik dan tarian dalam aktiviti kanak-kanak. Apa kepentingan dia? Adakah ianya baik ataupun tidak? Berdasarkan slide, majoriti anak-anak amat menyukai lagu kerana ia banyak membeli rangsangan. Rangsangan apa? Okey, yang pertama adalah tumbuh besaran anak-anak. Yang kedua adalah perkembangan sensori anak-anak. Perkembangan sensori, biasa kita bisa dengar sensori adalah sentuh-sentuh kan. Tapi berdasarkan pembacaan saya juga, sensori tak semestinya menyentuh, tetapi dia boleh kepada deria mendengar, melihat dan merasa, menghidu. Betul? So daripada merangkumi semua tu, dia menyebabkan perkembangan itu bertambah kerana banyak pengalaman yang anak-anak lalui. Dari segi bermain, dari segi menari, dari segi mendengar lagu, mengikut rentak. Seterusnya, apabila adanya muzik dan tarian, ia menjurus kepada perasaan gembira. Seperti contoh, kalau rasa gembira tepuk tangan. Betul, di sini ada muzik dan ada pergerakan atau dipanggil sebagai tarian. Sama juga kita seperti orang dewasa. Ada masa kita akan rasa sedih, ada rasa kita ada down. Setengah orang mengambil inisiatif yang berbeza, tapi ada juga yang inisiatif dengan menari, menyanyi. Sama juga dengan anak-anak. Anak-anak ni terlampau banyak emosi, ada kalanya tidak stabil. Jadinya seperti di Tadika, saya akan biasa buat pada awal-awal tahun, pada awal permulaan sekolah, anak-anak sangat tak stabil, betul? Jadinya dengan adanya muzik dan tarian ini, pada mula diorang akan macam macam tu. Jadinya instead of kita marah, jangan nangis, jadi saya menggunakan pendekatan muzik dan tarian. Kita akan menari, menyanyi dan menarik perhatian mereka untuk ikut cikgu. Jadinya dia menjurus kepada perasaan gembira di mana dia rasa selamat di sekolah dan sekolah itu menyeronokkan bagi dia. Yang terakhir adalah menguatkan tubuh badan dan flexibility. Apa kena mengenai muzik dan tarian tentang menguatkan tubuh badan dan flexibility? Okey, daripada pergerakan sebenarnya akan ada satu pergerakan yang menyebabkan otot atau dikenali muscle bertumbuh yang menyebabkan badan lebih sihat, dan apabila ada pergerakan naik, turun, ke kiri, ke kanan, menyebabkan keseimbangan anak-anak itu lebih stabil. Seperti sebagai contoh, berdiri kaki satu kaki, ada berdiri melompat-lompat satu kaki, betul? Dengan adanya muzik dan tarian, anak-anak akan lebih semangat dengan apa-apa juga aktiviti yang dilakukan. Tak
kira lah penat mana, tak kira lah susah mana, bila adanya muzik atau tarian, diorang akan lebih semangat untuk melakukan aktiviti itu. Seperti masa kita pandemik dulu, di mana anak-anak tak boleh berkumpul, betul? Anak-anak tak boleh bersama dengan kawan-kawan mereka, terpaksa berdiri di satu tempat. Kepada penghematan kita, kita akan rasa suram, kita akan rasa macam tak seronoknya nak belajar macam ni. Tapi inisiatif muzik dan tarian tak semestinya kita perlu berlari satu tempat. Ia boleh menyebabkan satu tempat duduk satu tempat untuk melakukan aktiviti itu. Ini boleh menyebabkan kegembiraan anak-anak walaupun tak boleh bersentuhan. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan juga tentang program yang boleh berkait rapat dengan muzik dan tarian, iaitu program kebudayaan. Mari kita lihat pada slide seterusnya. Program kebudayaan ini dianjurkan oleh Pejabat Daerah Pendidikan Manjung. Menarik kan? Manjung sangat banyak aktiviti yang dilakukan di sini untuk merangsang anak-anak punya kebesaran. Tarikh yang dicadangkan adalah 30 Ogos 2022. Ianya bertempat di Dewan Seberguna MPM Majlis Pembandaran Manjung. Dan masa untuk hari kebudayaan ini adalah bermula ke 10 pagi hingga 4 petang. Lama untuk program ini adalah untuk memperkenalkan tentang budaya, rakan, barangan dan alatan yang digunakan, pakaian dan juga bahasa. Seterusnya adalah tentang aktiviti. Aktiviti yang akan diadakan adalah pameran barangan budaya, pertandingan pakaian kebudayaan, booth makanan tradisional. Di sini banyak akan ada makanan yang akan dipamerkan dan dijual untuk para pengunjung datang. Terakhir adalah pertandingan tarian kebudayaan di peringkat tadika. Baiklah, dengan adanya program seperti ini, di sini saya ingin menceritakan lagi tentang kategori yang dicadangkan dalam pertandingan ini. Baiklah, untuk kategori umur dan jantina, syarat yang diberikan adalah berumur 5 hingga 6 tahun, minimum 10 orang, tak kisah lelaki atau perempuan. Untuk menjalankan aktiviti ini, saya memilih pelajar perempuan yang berumur 6 tahun dan penarinya seramai 15 orang. Slide seterusnya, lagu dan tarian. Lagu dan tarian untuk persembahan ini adalah lagu yang berasal daripada Borneo, iaitu Sabah, bah-bah kita. Dan lagu yang saya pilih adalah Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Saya pilih lagu Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu adalah kerana menggunakan tarian Sumaza. Tarian Sumaza adalah tarian yang sangat simple dan mudah untuk anak-anak ikuti. Dan bahan yang akan digunakan adalah payung. Cabaran kali ini adalah untuk melakukan muzik dan tarian yang menggunakan payung. Saya memilih lagu dan tarian ini kerana saya pernah mengikuti citra warna yang dilakukan di Kuala Lumpur dan saya adalah salah seorang penari untuk persembahan tersebut. Maka saya mendapat beberapa idea yang boleh dilakukan di dalam persembahan ini. Baiklah, untuk menjayakan persembahan ini perlu ada jadual. Jadual ini merangkumi 4 minggu. Minggu pertama akan bermula 1 Ogos iaitu Isnin. Saya hanya akan melakukan aktiviti ini pada Isnin hingga Khamis sahaja. Hari Jumaat, nenek-nenek, kita bagi ruang kepada untuk mereka berehat. Minggu pertama, aktivitinya pertama adalah mendengarkan lagu ini berulang kali, dan seperti biasa kita akan ambil kehadiran, kita akan ambil kepada video-video untuk menunjukkan tentang lagu ini, tentang tarian Sumaza, tentang Sabah, di mana itu kota Kinabalu, di mana di Kundasang kan. Jadinya kita akan bagi pengenalan tentang lagu itu dahulu. Hari kedua kita akan melakukan regangan dan mendengar rentak lagu. Baiklah, regangan sangat penting ya sebelum kita melakukan tarian dan muzik. Tak kira lah sedikit atau banyak. Ia untuk mengelakkan kecederaan otot dan anggota badan. Walaupun tariannya amat mudah, tapi regangan dan aktiviti pemanasan badan ini sangat penting. Hari ketiga, guru akan menunjukkan bahagian satu daripada 3 bahagian yang untuk tarik ini, dan mereka akan melakukan latihan ini selama 2 hari. Dalam minggu kedua, kita akan start dengan berlatih bahagian tarian yang kedua. Seterusnya berlatih pergerakan bahagian kedua, dan pada hari Rabu dan Khamis kita akan gabungkan sekali nombor 1 dan nombor 2. Bagi minggu ketiga, kita akan mula menunjukkan pergerakan bahagian ketiga iaitu penghujung.
habis. Jadinya besok hari ni diorang akan berlatih dan pada hari Rabu dan Khamis mereka akan gabungkan 1, 2, 3 dan berlatih untuk 2 hari. Latihan ini bukannya sekejap tapi lama. Setiap hari diorang akan ada di dalam kelas pada pukul 2 sampai 3.30 petang untuk lakukan latihan tersebut. Untuk minggu keempat, kita akan mula memberi pakaian atau dikenali sebagai hari ukur baju. Dan hari seterusnya, guru akan beri payung seorang satu untuk berlatih. Hari yang seterusnya iaitu pada hari Rabu, pihak tadika atau kenali sebagai pengusaha tadika akan turun untuk melihat raktai penuh. Terakhir, pada hari Khamis akan ada pengambilan baju. Dan minggu yang kelima, minggu yang dinanti-nantikan, pada 29 Ogos akan ada rehearsal di Dewan MPR. 30 Ogos adalah hari pertandingan. Baiklah, tadi saya dah menjuruskan tentang banyak perkara iaitu program, pengenalan, jadual, aktiviti yang akan diadakan dan pertandingan yang kita akan lakukan untuk implementasikan muzik dan tarian kepada anak-anak. Yang terakhir adalah pakaian. Dalam slide ini, saya telah melakarkan seorang gadis saya lukis sendiri untuk memberitahu tentang pakaian yang akan dipakaikan semasa pertandingan tersebut. Dimulakan dengan payung dan kemudian dengan kasut hitam. Kenapa saya pilih kasut hitam? Baiklah, ikut kepada tarian Sumaza, kasut memang tidak ada. Tapi untuk menjaga kebersihan dan kemudahan anak-anak untuk berjalan di dalam dewan tersebut, saya mencadangkan untuk menggunakan kasut hitam. Dan pakaian Sumaza ini memang sudah ada di tadika dan yang disponsor oleh pihak tertentu. Dan terakhir, untuk mencantikkan lagi pakaian mereka, mereka akan memakai sanggul berwarna kuning untuk mengenakan dengan pakaian. Habis sudah penerangan saya untuk hari ini. Maka dengan ini, jom kita tengok kepada demo tarian dan bahagian-bahagian antara lagu untuk digabungkan dan menjadi satu tarian yang cantik dan mudah untuk anak-anak ikut, insyaAllah.
ada masa yang tadi? Senang kan? Yang penting mudahkan untuk anak-anak. Tak perlu susah tarian. Benda yang simple-simple pun boleh. Dengan ini, banyak kepentingannya implementasi muzik dan tarian dalam aktiviti kehidupan anak-anak maupun dalam kelas. Sangat penting ya bagi anak-anak itu keluarkan peluang, bagi diorang energize, bagi diorang explore banyak-banyak benda yang diorang boleh lakukan. Dengan itu, sekian, terima kasih dan Assalamualaikum, bye-bye.